Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati Amani binti Abdul Manan, bersama ahli kumpulan saya iaitu Hamizah binti Muhammad dan Farah Farhana binti Hasbullah. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan satu tugasan di bawah subjek EDUP 2072, Falsafah Pendidikan dan Perkembangannya di Malaysia. Tajuk tugasan kami ialah Perkembangan Pendidikan Selepas Kemerdekaan dan hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Nama pensyarah Dr. Siti Sarah binti Razif. Kita pergi pada pengenalan. Yang pertama, perkembangan sistem pendidikan ini dilihat penting kerana pendidikan mampu memberi sumbangan kepada pembangunan insan dan juga negara. Falsafah pendidikan negara ini diwujudkan dalam suasana selepas kemerdekaan yang menegaskan perpaduan sebagai matlamat utama negara melalui pembentukan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Jadi falsafah pendidikan kebangsaan ini dia menjadi asas dalam sistem pendidikan di Malaysia, bertujuan untuk menyokong usaha pembangunan insan dan dalam mendidik rakyat secara seimbang dan juga holistik. Jadi kita akan tengok apa perkembangan pendidikan yang berlaku selepas kemerdekaan. Jadi kami bahagikan kepada 7 perkembangan sistem pendidikan. Yang pertama, laporan Pernyataan Razak 1956. Yang kedua, laporan Rahman Talib 1960. Yang ketiga, Akta Pendidikan 1961. Yang keempat, laporan Aminuddin Baki 1964. Yang kelima, laporan Hussein On 1971. Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 dan Akta Pendidikan 1996. Jadi ini antara sistem pendidikan selepas kemerdekaan. Jadi kita akan tengok satu persatu apa itu carangan-carangan yang terdapat dalam laporan-laporan tersebut. Kita pergi pada yang pertama iaitu laporan Pernyataan Razak 1956. Laporan Pernyataan Razak 1956 ni adalah laporan penyata Razak ataupun kita panggil laporan Razak yang mempunyai 17 cadangan dan dia bertujuan ataupun bermatlamatkan untuk membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan. Jadi kita akan tengok apa cadangan-cadangan yang dikemukakan dalam laporan Pernyataan Razak. Yang pertama adalah pendidikan untuk membentuk perpaduan. Jadi semua sekolah mempunyai sukatan yang sama dan persekolahan wajib 6 tahun. Kemudian semua sekolah mengadakan peperiksaan yang sama. Seterusnya, bahasa Melayu akan menjadi bahasa kebangsaan dan sebagai bahasa pengantar utama. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah, tak kira sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Kemudian untuk sekolah jenis kebangsaan, bagi sekolah jenis kebangsaan, bahasa Inggeris, Cina dan juga Tamil menjadi bahasa pengantar. Kemudian untuk sekolah-sekolah rendah ni akan ditukar pada sekolah kebangsaan dan bahasa Melayu akan digunakan sebagai bahasa pengantar utama. Yang seterusnya dalam laporan Pernyataan Razak juga penubuhan satu jenis sekolah untuk terbuka kepada semua kaum dan guru-guru di sekolah rendah dan juga menengah adalah yang berkelayakan. Jadi sistem pendidikan sekolah menengah ni adalah dikenali sebagai sekolah menengah rendah SMR, sekolah menengah atas SMA dan pra-universiti. Kemudian guru-guru ini akan kita letak di bawah satu perkhidmatan profesional dan satu jemaah nazir persekutuan ditubuhkan. Dan yang terakhir, penubuhan lembaga pengelola sekolah. Kemudian kita tengok laporan seterusnya. Sistem pendidikan selepas kemerdekaan iaitu wujudnya laporan Rahman Talib 1960. Laporan Rahman Talib 1960 ni adalah ditubuhkan selepas negara mencapai kemerdekaan iaitu pada 31 Ogos 1957. Jadi tujuan laporan Rahman Talib ni ditubuhkan bertujuan untuk menyemak semula perakuan yang ada dalam laporan Razak yang sebelum ni, yang laporan Razak 1956. Jadi kita akan tengok apa cadangan-cadangan yang terdapat dalam laporan Rahman ni. Yang pertama, titik permulaan penggunaan bahasa Melayu ni sebagai bahasa pengantar utama dan berlaku proses penukaran bahasa pengantar. Kemudian yang kedua, dalam laporan ini juga
mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sama walaupun berlainan bahasa di peringkat rendah, menengah dan juga atas. Kemudian yang ketiga, dalam laporan ini memberikan penekanan kepada pendidikan teknik dan vocational untuk keperluan tenaga mahir. Kemudian memberi juga penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan untuk keperluan kerohanian sebagai teras. Kemudian ada beberapa yang dibuat perubahan dan juga pindaan, iaitu berkaitan dengan pendidikan di sekolah rendah ni akan diberikan secara percuma dan kenaikan murid ke darjah berikutnya ni adalah secara automatik. Kemudian dijadikan bahasa Melayu juga ni adalah sebagai bahasa pengantar di semua peringkat sekolah, iaitu di SK, SMK dan juga di pengajian tinggi. Kemudian bahasa Melayu akan digunakan, maksudnya bahasa Melayu itu akan digunakan dalam peperiksaan awam dan semua pelajar wajib lulus bahasa Melayu sebelum masuk ke SMK. Kemudian murid yang beragama Islam wajib mengikuti pendidikan Islam dan pendidikan Islam ni akan dapat dijalankan bila terdapat 15 orang murid yang beragama Islam dalam satu kelas tu. Dan yang terakhir, murid yang bukan beragama Islam wajib mengikuti mata pelajaran pendidikan moral. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada sistem pendidikan selepas kemerdekaan, iaitu Akta Pendidikan 1961. Okey, Akta Pendidikan 1961 ini adalah terbentuk daripada asas cadangan laporan Razak dan juga laporan Rahman Talib. Jadi dalam Akta 1961 ini menegaskan bahawa matlamat utama dasar pendidikan ini adalah bertujuan untuk menubuhkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang boleh memenuhi semua keperluan negara dan juga menggalakkan pembangunan ekonomi, sosio budaya serta politik. Jadi kita akan tengok apa yang terkandung dalam Akta Pendidikan 1961. Iaitu yang pertama, dalam akta ini sistem persekolahan yang seragam dan sistem pendidikan bercorak kebangsaan. Kemudian yang kedua, bahasa Malaysia, bahasa Melayu ini adalah sebagai bahasa pengantar utama. Kemudian yang ketiga, sistem peperiksaan kebangsaan ditetapkan dengan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. Kemudian sukatan mata pelajaran diselaraskan bagi semua sekolah rendah. Dan yang terakhir, pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, iaitu akademik dan juga vocational. Okey, seterusnya kita akan tengok laporan Aminuddin Baki 1964. Okay, laporan Aminuddin ini diwujudkan bertujuan untuk mengkaji semula sistem pendidikan yang melibatkan pelbagai bidang bagi sekolah menengah rendah untuk menggantikan sekolah pelajaran lanjutan yang telah dimasukkan. Jadi antara cadangan yang terdapat dalam laporan ini adalah umur berhenti sekolah ni akan dinaikkan kepada 15 tahun. Kemudian pelajaran sekolah menengah rendah dinaikkan hingga 3 tahun. Yang seterusnya memperkenalkan pelbagai jenis kursus supaya dapat melahirkan pelbagai tenaga manusia yang berkemahiran. Kemudian dalam laporan ini juga menyediakan pelbagai peluang pekerjaan selepas tamat pengajian dan yang terakhir akan memperkenalkan sekolah teknik. Okay. Kemudian sistem pendidikan selepas kemerdekaan juga adalah wujud laporan Hussein on 1971. Okay. Tujuan utama laporan ini adalah untuk mengkaji semula dasar pendidikan negara ketika itu dan dengan menyediakan pendidikan dasar bagi semua kanak-kanak dalam lingkungan umur bersekolah. Jadi benda ni akan dapat menampung dalam sekolah-sekolah aliran Inggeris, Cina, Melayu dan juga Tamil. Sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan ini akan dijalankan dalam dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Kemudian sistem pendidikan kebangsaan ini akan direka bentuk untuk memenuhi keperluan negara dan meningkatkan pembangunan sosio budaya, ekonomi dan politik. Jadi bahasa Melayu akan mula diperkenalkan menggantikan bahasa Inggeris secara Tun Dr. Mahathir Mohamad
Kemudian yang ketiga, untuk mengkaji semula dasar pendidikan kebangsaan yang kurang menitik beratkan aspek perpaduan negara dan untuk memajukan aspek sosial, ekonomi dan juga politik. Yang keempat, laporan ini bertujuan untuk membuat ketetapan secara spesifik penentuan acuan warga negara Malaysia yang dibentuk melalui sistem pendidikan. Jadi secara ringkasnya, laporan Jawatankuasa Kabinet ini juga memberi penegasan terhadap penguasaan kemahiran asas menulis, membaca, mengira iaitu 3M. Kemudian untuk memperkukuh kerohanian dan unsur-unsur disiplinan tinggi. Okay, jadi yang terakhir, perkembangan sistem pendidikan selepas kemerdekaan iaitu wujud Akta Pendidikan 1996. Okay, Akta Pendidikan 1996 ini diwujudkan merupakan kesinambungan daripada Akta Pendidikan 1991. Okay, jadi tujuan utama Akta Pendidikan 1996 ini bertujuan untuk pertama memantapkan sistem pendidikan kebangsaan untuk menjadikan Malaysia ni sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. Kemudian untuk membentuk masyarakat yang berbilang kaum yang mana memerlukan pada sistem yang boleh menyatukan kehidupan yang harmoni dan seimbang. Kemudian pembangunan negara yang pesat juga memerlukan pada pendidikan yang mantap dan juga berkesan. Yang seterusnya, dalam Akta Pendidikan 1996 juga menegaskan peraturan pendidikan yang melibatkan penyampaian kurikulum dan bahasa serta peraturan yang berkaitan dengan institusi dan juga masyarakat. Jadi kita tengok antara kepentingan penggubalan Akta Pendidikan 19 ini adalah untuk menjadi panduan untuk memastikan sistem pendidikan lebih sistematik dan mantap melibatkan semua peringkat sama ada menengah, rendah, menengah ataupun peringkat universiti. Kemudian sebagai garis panduan dan rujukan utama pelaksanaan pendidikan seiring dengan perubahan masa. Yang seterusnya adalah untuk menjadi asas dalam memartabatkan bahasa Melayu. Okey, jadi itu adalah antara beberapa perkembangan sistem pendidikan selepas kemerdekaan. Jadi kita akan tengok kepada hubung kait falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Farhana binti Hasbullah ingin membentangkan tajuk perkembangan sistem pendidikan kini dengan FPK. Okey, definisi pendidikan ni pula menurut Yusuf Al-Qardawi, pendidikan ni merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal, hati, rohani, jasmani, akhlak dan segala tingkah laku. Bertujuan menyediakan manusia hidup dalam masyarakat bagi menghadapi kebaikan dan kejahatan, kemanisan serta kepahitan. Okey, latar belakang pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan ni pula 1956, Penyataan Razak syorkan pembentukan dasar dan sistem pendidikan kebangsaan. 1960, Laporan Rahman Talib syorkan hala 7 pendidikan kebangsaan perlu dikukuhkan. 1970, Rukun Negara, Dasar Pelajaran Kebangsaan dan Dasar Ekonomi Baru menetapkan matlamat pendidikan. 1974, Persidangan Negara-Negara Islam di Mekah syorkan matlamat dan hala 7 pendidikan negara Islam. 1979, Laporan Jawatankuasa Kabinet cetuskan idea penggubalan satu falsafah pendidikan yang didokumentkan sebagai emansipasi hala 7 pendidikan negara. 1982, kurikulum kebangsaan baru diperkenalkan iaitu kurikulum bersepadu sekolah rendah. 1988, falsafah pendidikan negara FPN didokumentkan dan diwartakan oleh KPM. 1989, kurikulum kebangsaan peringkat sekolah menengah dilaksanakan. Kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM. Dan 1996, Akta Pendidikan 1996 mewartakan perubahan falsafah pendidikan negara FPN kepada falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Okey, FPK ni digubal oleh pakar-pakar pendidikan secara teliti dengan mengambil berat segala keperluan individu, masyarakat dan negara daripada TPM 2021.
Okey, fungsi falsafah pendidikan kebangsaan kepada masyarakat dan pendidikan, iaitu pendidikan ialah satu usaha berterusan. Pendidikan untuk membentuk masyarakat yang harmoni, sejahtera dan makmur melalui orientasi ilmu pula, menyeluruh, bersepadu dan seimbang. Okey, seterusnya matlamat pendidikan ni dia terbagi pada dua, intrinsik individu dan ekstrinsik. Okey, percaya dan patuh kepada Tuhan, berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, sejahtera diri. Okey, yang kedua pula memberi sumbangan kepada kesejahteraan dan kemakmuran kepada keluarga, masyarakat dan negara. Okey, proses pendidikan ni pula satu, usaha secara berterusan. Dua, mengembang potensi. Tiga, fokus kepada individu. Empat, pelaksanaan secara berterusan, iaitu menyeluruh, bersepadu, seimbang dan harmoni. Okey, bentuk pendidikan pula pendidikan informal berterusan, pendidikan informal, formal dan non-formal. Okey, hala tuju perkembangan pendidikan era masa kini dan masa hadapan. Pendidikan global ke arah negara maju abad 21. Okey, ciri-ciri dia perluasan pendidikan awal kanak-kanak, prasekolah, sekolah rendah, menengah dan IPT. Yang kedua, pengukuhan bahasa kebangsaan dan bahasa kedua. Kukuhan kurikulum kebangsaan KSSR dan KSSM. Yang keempat, memartabatkan bahasa Melayu dan kukuh bahasa Inggeris. Yang kelima, memperkasakan pendidikan teknikal dan pendidikan menurut FPK. Nombor satu, pendidikan satu usaha berterusan. Yang kedua, pendidikan ke arah kembangkan lagi potensi murid. Yang ketiga, mendidik secara menyeluruh dan bersepadu. Yang keempat, membangunkan komponen intelek, rohani, emosi dan jasmani murid. Membangunkan pelajar secara seimbang dan harmoni. Berpaksikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Okey, soalan nombor dua, hubung kait sistem pendidikan dengan FPK. Okey, menurut perbantahan kedua berhubung dengan hubung kait sistem pendidikan dengan FPK. Okey, kandungan falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia ni satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Okey, insan seimbang dan harmonis ni terbagi pada empat. Intelek ni potensi intelek merupakan keupayaan mental, iaitu yang berkaitan dengan akal dan daya fikir yang dimiliki oleh seseorang. Okey, contohnya berfikir secara kreatif dan inovatif. Okey, yang kedua rohani. Rohani ni potensi rohani adalah berkaitan dengan jiwa dan kalbu yang melibatkan hubungan seseorang dengan Tuhan. Contohnya membentuk akhlak yang mulia lah. Yang ketiga emosi. Emosi ni adalah berkaitan dengan jiwa dan perasaan seseorang. Jiwa dan perasaan seseorang, perasaan tenang dan tingkah laku yang terkawal. Yang keempat pula jasmani. Jasmani ni, potensi jasmani merupakan keupayaan psikomotor yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya menjaga kesihatan badan. Okey. Yang ni melahirkan masyarakat yang menghayati nilai pendidikan Islam dan moral. Salah satu cara untuk memupuk perpaduan dan kesepakatan di antara murid agar hubungan yang terjalin lebih erat. Okey, memanfaatkan ICT ni meningkatkan kualiti dalam pelajaran, dapat melahirkan murid yang berakhlak, mulia, bertanggungjawab, mempunyai nilai-nilai murni dan berilmu, pengetahuan dan seterusnya dapat menyumbang kepada negara. Okey. Pelaksanaan pendidikan menurut FPK ni, pendidikan satu usaha berterusan. Nombor satu, pemilihan kerjaya, penyesuaian hidup, pembentukan jati diri, mengeratkan perpaduan. Okey, yang kedua, pendidikan ke arah kembangkan potensi murid. Kembangkan potensi murid ni pula, potensi merupakan bakat, kebolehan atau keupayaan yang ada pada seseorang individu.
Pendidikan berperanan mengembangkan lagi potensi murid-murid tu untuk mencapai tahap yang cemerlang. Okey, membangunkan komponen intelek, rohani, emosi dan jasmani. Okey, perkembangan potensi intelek ni adalah bagi memastikan seseorang itu beroleh perkara berikut. Yang pertama, mempunyai kemahiran asas 4M, iaitu menulis, membaca, mengira dan menakul. Okey, nombor 2, memanfaatkan ilmu kepada orang lain. Yang ketiga, berfikir secara kritis dan inovatif. Okey, pelaksanaan pendidikan mengikut FPK. Mendidik secara menyeluruh dan bersepadu. Perkembangan keempat potensi ini, iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani, adalah bagi membolehkan penguasaan ilmu, kemahiran, nilai budaya dan kepercayaan. Semua potensi hendaklah digabungkan antara satu sama lain dan dikembangkan secara bersepadu, bukan bersatu. Okey, yang seterusnya, membangunkan pelajar secara seimbang dan harmonis. Keseimbangan adalah penting bagi memastikan tiada aspek yang terlebih atau yang kurang perhatian. FPK ni menegaskan pembangunan insan hendaklah seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, bagi membolehkan manusia menjalani kehidupan dengan harmonis dalam bentuk keluarga, masyarakat, negara yang aman dan damai. Okey, proses pelaksanaan pula menyeluruh. Nombor 1, bakat dan kebolehan haruslah dikembangkan bersama bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain. Yang kedua, bersepadu, merangkumi 4 aspek, iaitu rohani, emosi, jasmani dan intelek. Yang ketiga, seimbang, individu harus mempunyai ilmu sasiah yang baik, percaya pada Tuhan dan sasiah yang baik. Yang keempat, harmoni, aspek rohani, emosi, jasmani dan intelek harus seimbang, mampu hadapi cabaran. Kemudian falsafah pendidikan guru. Pada tahun 1979, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet telah menetapkan hala 7 pendidikan guru di Indonesia, iaitu yang pertama, menghasilkan guru yang mempunyai kesedaran dan daya pemikiran untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran kompetensi diri secara interaktif bagi memperkembangkan lagi potensi pelajar. Yang kedua, untuk melahirkan guru yang dapat memudayakan ilmu dalam masyarakat. Pada tahun 1982, falsafah pendidikan guru telah ditubal oleh KPM menerusi bahagian pendidikan guru untuk menjadi rujukan, panduan, amalan dan wawasan kepada semua institusi yang melahirkan guru-guru Indonesia, contohnya seperti IDG, UPSI dan lain-lain. Huraian kandungan falsafah pendidikan guru atau FPG. Yang pertama iaitu untuk melahirkan guru yang mempekerti mulia. Yang kedua, berpandangan progresif dan saintifik. Yang ketiga, bersedia untuk menjunjung aspirasi negara. Yang keempat, menyanjung warisan kebudayaan negara. Yang kelima, menjamin perkembangan individu. Yang keenam, memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Yang ketujuh, memelihara suatu masyarakat yang demokratik. Yang ke-8, memelihara suatu masyarakat yang progresif dan akhir sekali untuk memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin. Pertama, FPG adalah untuk melahirkan guru yang berkualiti dari segi peribadi, profesional, sosial, menguasai ilmu dan kemahiran serta amalan keguruan yang telah ditetapkan oleh KPM. Seseorang guru cemerlang perlu mempunyai ciri-ciri dalaman, iaitu peribadi yang seimbang terlebih dahulu. Yang ketiga, guru perlulah profesional tentang karier mereka. Yang keempat, melahirkan guru yang berkualiti dari segi sosial. Dan kelima, penguasaan terhadap ilmu dan kemahiran keguruan. Maksudnya, guru tersebut contohnya mengajar subjek tertentu, mengajar subjek bahasa Arab, jadi guru tersebut perlu menguasai subjek bahasa Arab. Kemudian, 3 dimensi utama FPG, iaitu pertama, ketuhanan, kendiri dan kemasyarakatan. Hasil daripada hasil daripada ketuhanan, kendiri dan kemasyarakatan ini dapat melahirkan pelajar yang berkemahiran, berpengetahuan dan nilai-nilai murni dapat diaplikasikan. Dari segi jasmani, intelek, rohani dan emosi. Ketuhanan, apa itu ketuhanan? Iaitu
Penghayatan amalan dan peningkatan ilmu dilakukan berteraskan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada agama masing-masing. Yang kedua, kemasyarakatan. Ini adalah untuk menekankan peranan guru sebagai pendidik, pemimpin dengan perubahan kepada masyarakat dan negara. Dan akhir sekali, kendiri. Kendiri ini adalah untuk memberi penekanan kepada pembinaan daya kefahaman dan patriotisme, pemupukan budaya ilmu serta pembentukan sasdah murni dan bukti ketimanya. Akhir sekali, implikasi FPK dan SDG. Implikasi dia yang pertama adalah perkembangan potensi individu. Guru berperanan untuk menjadi mentor yang bijak untuk mencukil dan menggulak pelbagai potensi pelajar. Bakat dan potensi ini boleh dikesan melalui interaksi sosial dan tindak balas. Contohnya dia melalui soal jawab, tempur pertandingan, dan guru dapat mencukil bakat pelajar tersebut dalam bidang tertentu. Yang kedua, rakyat dapat melahirkan rakyat Malaysia yang berpengetahuan. Rakyat yang cintakan ilmu merupakan rakyat yang mampu maju ke hadapan. Disebabkan itu, SPK dan SDG mampu menjana rakyat yang cintakan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kepercayaan kepatuhan kepada Tuhan. Yang keempat, rakyat Malaysia yang berketerampilan. Yang kelima, rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Yang keenam, mampu mencapai kesejahteraan diri. Yang ketujuh, sumbangan rakyat dari SPK. Ini dapat memupuk kesepahaman dan kepercayaan antara keluarga, mematuhi norma dan peraturan masyarakat serta semangat patriotisme yang tinggi. Dan akhir sekali, implikasi dia adalah pendidikan suatu usaha yang berkelanjutan. Pembentukan sasdah berlaku sepanjang proses menuntut ilmu dan menjadikan seseorang itu lebih dewasa dan matang apabila ilmu penuh dijaga. Itu sahaja daripada saya. Kemudian saya serahkan kepada sahabat. Yang akhir sekali ialah rumusan. Falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru ini adalah saling berhubung kait, di mana falsafah pendidikan kebangsaan ini bertujuan untuk menentukan bentuk, proses dan matlamat pendidikan, manakala falsafah pendidikan guru merupakan hala tuju dalam pembinaan watak guru dari segi pemikiran dan amalan. Justru falsafah pendidikan kebangsaan ini merupakan tunjang dalam sistem pendidikan di negara kita dan menjadi panduan yang lengkap serta sempurna. Unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani merupakan unsur yang sangat pentinglah dan perlu diberi penekanan terhadap pembangunan insan dan asas kepada kemenjadian murid. Oleh itu, sistem pendidikan yang bersepadu ini akan dapat melahirkan pemimpin generasi yang berkualiti serta berupaya untuk membawa negara ke arah yang lebih maju pada masa akan datang. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.